Tetapi jika politik berterusan sehingga meminggirkan keperluan, kemahuan dan juga pemetaan pengundi tadi, maka pemimpin itu saya rasakan tidak akan bertahan lama. Kalau kita perhatikan di Sabah, ia berpusat pembangunan dia. Kalau kita ke bandar-bandar besar, pembangunannya jelas. Jadi jurang proses perbandaran ataupun urbanisasi itu ketara. Barangkali disebabkan oleh demografi dia, geografinya, yang menyebabkan politik pembangunan harus dibesarkan. Cumanya dalam konteks mana-mana kawasan sekalipun, soal ketaksupan politik kadang-kadang menyebabkan perkara-perkara ini terlepas pandang. Ada masyarakat yang seolah-olah membiarkan soal pembangunan dan mahu melihat pada isu sampingan yang lain. Bagaimana yang saya katakan di peringkat awal dulu, soal kesetiaan parti yang berlebihan menyebabkan soal-soal ini tidak diberikan keutamaan. Sebab itu saya rasakan ada 3 perkara yang harus diambil kira oleh mana-mana pemimpin hari ini. Satu, memahami keperluan. Kedua, kemahuan. Dan ketiga, pemikiran mereka, mindset mereka, pemetaan. Mindset itu penting dalam konteks politik hari ini jika pemimpin mahu kekal relevan. Sebab itu pemimpin haruslah merasakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada rakyat. Mereka juga hadir dari rakyat. Jadi pemimpin rakyat merupakan tema besar yang harus diangkat selepas ini. Kalau mana-mana pemimpin mahu terus kekal untuk satu jangka masa panjang, mestilah bersifat rasional, tidak ada anak emas, mestilah menunjukkan sifat kesederhanaan mereka. Barulah pemimpin ini boleh diteladani ataupun jadikan contoh. Maka saya percaya pemimpin yang tidak terpedaya, tidak besar nafsu, tidak menggadai maruah, tidak akan sama sekali mengamalkan amalan-amalan yang menyanggahi soal kehidupan. Mereka inilah yang akan mahu dijadikan contoh selepas ini. Jadi politik pembangunan penting. Bermakna amanah kepada kerajaan baru ini. Apatah lagi Perdana Menteri tadi menyatakan bahawa beliau sendiri telah melihat jurang yang besar sebagaimana yang dikatakan tadi, maka adalah tanggungjawab kerajaan hari ini untuk menunjukkan bahawa tidak ada mana-mana masyarakat yang berada dalam kedudukan yang daif, sehingga kita sendiri merasakan bahawa dalam konteks perubahan abad ke-21 tidak boleh berada dalam kedudukan tersebut, termasuk dalam soal kelas, soal agama, etnik, soal pendidikan, soal wilayah. Saya rasakan jurang-jurang ini perlu dilakukan perubahan yang besar. Jadi mungkin pemimpin baru hari ini mempunyai tanggungjawab besar di Sabah. Kerana pembangunan harus diutamakan. Tanggungjawab besar mereka adalah untuk memastikan apa saja yang telah pun dijanjikan ketika pilihan raya ada pelan perancangan jangka pendek, sederhana dan panjang. Barulah saya rasakan naratif ataupun artikulasi tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan. Sekadar menjadi pemimpin yang boleh bercakap tetapi tidak menunaikan janji mereka 20-30 tahun lepas boleh. Tapi selepas ini saya rasakan bahawa rakyat dah mula sedar. Rakyat sudah mempunyai literasi politik yang tinggi, yang merasakan bahawa adalah menjadi tanggungjawab pemimpin untuk melihat diri mereka adalah sebahagian daripada rakyat. Sebab itu tema pemimpin rakyat itu saya rasakan harus dimainkan selepas ini supaya konotasi itu akan menjadi satu pilihan utama kepada mana-mana pemimpin sekalipun. Kalau 20-30 akan ada wawasan kemakmuran bersama. Siapakah yang akan menjadi pemiliknya? Adakah Semenanjung saja? Tidak boleh. Kita harus melihat Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kesemuanya harus menikmati imbuhan ataupun limpahan sumber yang ada. Tidak ada wujud kelompok yang menguasai di peringkat tertentu sehingga meminggirkan mereka yang berada di peringkat bawahan. Saya rasakan adalah menjadi satu persaingan yang besar selepas ini bagi pemimpin untuk memastikan pembangunan setempat itu dapat dilaksanakan. Apatah lagi dana diperolehi. Saya rasakan komitmen kerajaan, politik kepartian juga dapat diberikan tumpuan. Tetapi jika politik berterusan sehingga meminggirkan keperluan, kemahuan dan juga pemetaan pengundi tadi, maka pemimpin itu saya rasakan tidak akan bertahan lama selepas ini. Walaupun di kawasan tertentu seorang pemimpin itu boleh bertahan untuk 2-3 penggal. Barangkali disebabkan oleh ikatan persanakan kekeluargaan, mungkin hubungan sosialnya, institusi sosial atau struktur sosial yang wujud di kawasan itu membolehkan pemimpin itu bertahan lama. Tetapi pemimpin itu sendiri harus bertanya, adakah telah memainkan peranan
dan tanggungjawab mereka kepada pengundi yang telah pun memberikan undi sebagai satu amanah. Saya rasakan jika undi itu diangkat sebagai satu amanah, maka kita boleh melihat pembangunan yang lebih besar. Walaupun dalam kawasan yang mungkin sukar sebelum ini dikatakan untuk diterokai, perlu mencari jalan. Tidak lagi boleh ada persoalan seorang pelajar sekolah berjalan kaki 8 jam ke sekolah. Betul. Apakah kita mahu melihat tidak ada infrastruktur, prasarana, kemudahan yang telah pun berubah? Janganlah dikatakan di Kuala Lumpur boleh tetapi tidak boleh di kawasan-kawasan yang lain. Bukankah mereka juga adalah warga Malaysia?